Salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan. Rupanya tular di media sosial berkaitan dengan calon-calon TYT Sabah yang baru. Saudara-saudara, beberapa nama telah diumumkan. Bahkan di dalam channel ini, saya ada membuat survei ataupun satu undian melalui community channel ini. Ada yang kata Haji Ji letak jawatan Ketua Menteri untuk jadi TYT. Dan akhirnya timbalan Ketua Menteri Sabah Jeffrey Kitingan naik pangkat jadi Ketua Menteri. Ada yang kata Syafiq Abdal boleh jadi TYT. Jadi banyak lagi lah masih dimanjun jadi Ketua Menteri, jadi TYT dan sebagainya. Tapi antara nama yang menjadi top sebutan di kalangan rakyat Sabah adalah Musa Aman. Yang pertama dan yang kedua, Pandikar Amin Mulia, dan seterusnya Joseph Pairin Kitingan. Nah, antara tiga nama ini, sudah pasti kepada penyokong ketiga-tiga nama ini, mahu yang mereka sokong itu, sama ada Musa Aman, Joseph Pairin Kitingan, Pandikar Amin Mulia, untuk jadi TYT yang baru. Tapi ini satu berita yang saya lihat, saya terima daripada BH Online bertarik 13 Desember, Musa Aman bakal TYT baru Sabah. Jadi kalau Musa Aman jadi TYT Sabah yang baru, bila tarik angkat sumpahnya, rakyat Sabah mahu tahu. Dan begitu juga mana-mana calon TYT yang baru, bila tarik angkat sumpahnya. Saudara-saudara, nama bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman disebut-sebut sebagai bakal tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah yang baru. Difahamkan nama bekas adun Sungai Sibuga itu berada dalam senarai utama bagi menggantikan TYT sekarang, Tun Juhar. Tun Juhar akan tamat tempo perkhidmatannya pada 31 Desember selepas memegang jawatan berkenaan sejak 2011. Menjadikan TYT paling lama berkhidmat setakat ini. Musa 73 yang menjadi Ketua Menteri Sabah paling lama bermula pada 2003 hingga 2018. Dikatakan bakal mengangkat sumpah jawatan di hadapan yang di Pertuan Agong di Istana Negara pada 17 Desember. Berita mengenai perkara itu mula tersebar di media sosial sejak yang menyebut istiadat pengurniaan surat cara pelantikan kepada TYT yang di Pertuan Negeri Sabah pada 17 Desember 2024, 9.30 pagi hingga 11 pagi di Singgasana Kecil Istana Negara. Sebelum ini, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, berkata, kerajaan negeri akan mengemukakan senarai nama TYT baru untuk dipertimbangkan oleh yang di Pertuan Agong. Berikutan tempoh perkhidmatan Tun Juhar sekarang dijadwal tamat pada 31 Desember. Agong akan memilih TYT yang baru. TYT yang baru akan angkat sumpah. Persoalannya, adakah sudah dipastikan TYT yang baru itu adalah Musa Aman? Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Kembali lagi bersama di dalam admin channel Pels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Terima kasih kerana setia untuk menerima satu lagi isu yang panas, satu lagi berita yang hangat. Ini adalah berkaitan dengan spekulasi ataupun dakwaan bahwa terdapat salah satu kepimpinan tertinggi UMNO, Barisan Nasional, yang juga memegang jawatan menteri di dalam kabinet hari ini. Nama yang tidak asing di bawah beberapa kerajaan sebelum ini. Di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin pernah menjadi Menteri Keuangan. Pentadbiran Ismail Sabri Yaakob pernah menjadi Menteri Keuangan. Dan sekali lagi, di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan, Tengku Zafrul, sekali lagi dilantik menjadi Menteri MITI. Nah, berkaitan dengan ini, satu tulisan yang saya terima melalui Syabuddin Husin.
UMNO nak tunggu apa lagi? Mana tahu ini laluan untuk Zahid Hamidi jadi PM11 dan PMX menjadi ex-PM. Presiden PKR Anwar Ibrahim secara terbuka mengesahkan terdapat perbincangan awal berhubung penyertaan Zafrul ke dalam parti berkenaan. Sebagaimana diheboh-hebohkan 2-3 hari kebelakangan ini. PM berkata, PKR bersikap terbuka terhadap penyertaan mana-mana individu, termasuk Tengku Zafrul, ke dalam parti itu, asalkan individu berkenaan boleh menyumbang kepada parti. Sekarang ada perbincangan awal dan sedang dalam perbincangan. Prinsipnya kita ambil sikap terbuka, orang yang boleh beri sumbangan pada parti, tapi dengan kemasukan cara baik. Dengan pengakuan Anwar ini, sudah terang lagi bersuluh bahwa usaha mencuri Tengku Zafrul untuk dibawa ke menyertai PKR adalah berita yang sahih lagi benar menurut Syabuddin. Tengku Zafrul yang dikabarkan akan mengeluarkan kenyataan media. Dengan ini tidak perlu lagi mengeluarkan kenyataan yang berbeza dengan Anwar. Elok beliau mengaku saja beliau ada rundingan sulit dengan PKR, atau dalam arti kata lain, kesetiaannya kini bukan lagi bersama UMNO. Dengan pengakuan tulus ikhlas Anwar, berarti bukan saja budaya lompat parti dibenarkan di bawah kerajaan Madani. Di sebalik pengurus CPH itu sendiri memperjuangkan akta anti lompat parti, malah sekarang perbuatan mencuri ahli rakan sendiri juga seolah-olah mahu dibudayakan. Tindakan mencuri ahli UMNO, yaitu parti yang sebelum ini berjasa kerana memungkinkan Anwar berjaya menjadi PM, tidak lain ialah bagi tujuan melemahkan UMNO itu sendiri dalam PRU 16, sekaligus menjadikan PKR kelihatan lebih kuat. Demikian itu, selepas Tengku Zafrul berjaya dicuri, tidak mustahil 3-4 siri pencurian pemimpin UMNO yang lain akan menyusul selepas ini. Maka itu UMNO sekarang ini tidak perlu lagi merintih, meluahkan rasa kesal dan kecewa dengan apa yang dilakukan Anwar. Sebaiknya oleh kerana Tengku Zafrul pun ternampak tiada lagi kesetiaan kepada UMNO, biarlah dilepaskan saja beliau bersama PKR. Dalam hal ini UMNO harus terus sedar bahwa Zafrul dibawa menyertai kabinet ketika era Muhyiddin menjadi PM. Ketika itu beliau ada menyebut dirinya bukanlah ahli kepada mana-mana parti. Kemudian apabila Ismail Sabri menjadi PM, kecondongannya mulai kepada UMNO sehingga timbul pula berita beliau kini kononnya sudah menjadi ahli UMNO sejak 1990-an. Dengan itu beliau kemudian diberi ruang bertanding atas tiket BN di Kuala Selangor, tapi tewas kepada calon amanah. Tengku Zafrul seterusnya dipilih sebagai Ketua UMNO bahagian Kota Raja serta AMT pada pemilihan 2023 yang lalu. Andai kata ketika PRU 15 Muhyiddin jadi PM, adalah diyakini Zafrul akan memilih Bersatu sebagai wadah perjuangannya dan barangkali bertanding juga atas tiket PN pada PRU 15. Tetapi seiring dengan melepaskan Zafrul, afdal juga untuk UMNO memberi sedikit pengajaran kepada Anwar, yaitu segera bermufarakah atau keluar daripada kerajaan Madani. Nak tunggu apa lagi? Takkan UMNO boleh memaafkan dikhianati sebegini rupa. Mana tahu dengan tindakan UMNO keluar kerajaan akan segera pula membuka jalan untuk Zahid menjadi PM11 dan PMX serta merta bertukar menjadi ex-PM. Tawaran kepada Zahid Hamidi juga dikabarkan sudah ada sebelum ini. Kadang-kadang kerja Tuhan berlaku di luar pemikiran terhadap manusia menjangkaunya, menurut Syabuddin pada 15 Desember. Saudara-saudara, Anda rasa apa yang akan berlaku? Silakan komen di bawah.